Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran RBT tingkatan 3 KSSM. Okey, suara saya jelas kan? Jelas. Okey, thank you. Okey, kita akan teruskan silibus bab 1 aplikasi teknologi. 1.1 reka bentuk mekatronik. Okey, ini sebenarnya saya ulang kali sebab kita baru habis silibus minggu lepas. So kita akan buat ulang kaji lah. Ulang kaji sambil-sambil kita nak tengok, kita nak terapkan penguasaan menjawab esei dalam bahagian C peperiksaan RBT. Okey, kita akan fokus kepada satu tajuk sahaja, iaitu 1.1.4 menghasilkan gambar rajah blok produk mekatronik sedia ada. Okey, so kita akan teruskan. Okey, learning objective ataupun objektif pembelajaran pada hari ini, kita akan melakar gambar rajah blok produk mekatronik sedia ada dan melabel gambar rajah blok produk mekatronik sedia ada. Okay, kemudian kriteria kejayaan ataupun sukses kriteria IC adalah untuk melakarkan, setiap murid perlu melakar gambar rajah blok produk dengan menandakan bahagian input, proses dan output dengan tepat. Okey. Dan yang kedua, melabel gambar rajah blok produk mekatronik sedia ada dengan tepat berdasarkan produk mekatronik yang diberi. Okey, sekejap lagi kita akan tengoklah beberapa produk mekatronik. Lepas tu kita akan belajar untuk melukis gambar rajah blok. Sebab soalan gambar rajah blok ni antara soalan yang agak famous untuk bahagian C RBT. So ini adalah subtopik pada hari ini, menghasilkan gambar rajah blok produk mekatronik sedia ada. Okey, cuba lihat pada slide ni, saya ada paparkan 3 gambar. Okey, 3 gambar produk. Cuba nyatakan apakah persamaan di antara ketiga-tiga gambar ni. Okey, so apa persamaan? Agak-agak apa persamaan antara tiga-tiga produk ni? Menggunakan bateri. Menggunakan bateri ke? Okey, apa sumber yang dibekalkan? Dia bekalkan elektrik kan? Ya. Okay. So sebenarnya apa yang saya cuba nak sampaikan di dalam ketiga-tiga gambar ni adalah ketiga-tiga produk ini adalah produk mekatronik. Okey. Di mana pada awal tahun dulu saya dah terangkan mekatronik ni dia mesti ada 4 elemen yang wajib mesti ada dalam dia. Ya. Okey, ingat lagi tak apa 4 elemen tersebut dalam mekatronik? Ingat. Ayuni. Ya. Okey, Ayuni. Cuba antara keempat-empat elemen tersebut, cuba nyatakan salah satu daripada elemen yang ada dalam mekatronik. Kawalan dan pengatur caraan. Betul. Okey. Ya, yang itu satu. Okey, ada 3 lagi. Siapa nak jawab lagi 3? Siapa nak bagi tahu apa elemen yang perlu ada dalam mekatronik? Elektrik. Okey, elektrik. Lagi? Mechanical. Okey, lagi satu? Elektronik. Yes, elektronik. Okey, bagus. Okey, nampaknya masih ingat lagi. Okey, so hari ni kan kita nak fokus kepada melukis gambar rajah blok. Tapi sebelum tu kita kena tahu dululah apa yang dimaksudkan dengan gambar rajah blok. Okey, gambar rajah blok menerangkan fungsi elemen pada produk mekatronik. Di mana lukisan ni dia mewakili litar ataupun elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Okey, tanda anak panah digunakan untuk menunjukkan urutan blok dan dilabelkan mengikut fungsi, nama atau litar yang terlibat. Okey, jom kita tengok macam mana cara nak melukis gambar rajah blok. Okey, lukis gambar rajah blok ni biasanya kita diberikan satu petak. So kita bahagikan petak tersebut kepada 3 bahagian. Kita letakkanlah garisan putus-putus macam ni. Kita letakkan garisan putus-putus macam ni. Kemudian kita
bahagikan kepada 3 bahagian. Okey, 3 bahagian iaitu yang sebelah kiri dia mesti input. Okey, di bahagian tengah proses, di bahagian tepi sebelah kanan dia mesti output. Okey, maksudnya produk tu kita nak bahagikan dia punya sambungan-sambungan dia tu, kita nak bahagikan dia kepada 3 bahagian. Okey, di bahagian input kita mesti letakkan peranti masukan yang terlibat dalam produk tersebut. Okey, peranti masukan maksudnya siapa yang bagi signal, komponen mana yang bagi signal dekat produk tu, yang mana yang memberi arahan, yang memberi isyarat. Itu kita panggil peranti masukan. Kemudian di bahagian proses pula adalah komponen-komponen ataupun peranti yang bertindak mengawal ataupun bertindak memproses maklumat yang dia dapat daripada input tadi. Okey, faham tak? Faham. Faham kan? Faham. Seterusnya dekat bahagian output pula adalah kita kena nyatakan apa peranti-peranti yang terlibat di bahagian output. Output ni maksudnya dia keluar kan? Maksudnya dia memberikan hasil, betul tak? So yang mana yang komponen yang menyebabkan berlakunya sesuatu hasil, itu kita panggil peranti keluaran. So nanti kita kena letaklah apa peranti keluaran yang ada dekat produk tersebut. Okay. Kita tengok ya, input. Apa yang dimaksudkan dengan input? Bahagian yang berfungsi menerima dan menghantar isyarat. Dia terima isyarat, lepas tu dia hantar isyarat tu daripada peranti masukan, dia hantar ke siapa? Dia tak hantar dekat output, dia hantar dekat bahagian proses dahulu. Okey, lepas tu bila dah sampai dekat proses ni dia memproses isyarat di peranti masukan mengikut persyaratan yang telah ditetapkan. Okey, lepas tu bila dah bahagian proses dah memproses isyarat tersebut, so dia hantar ke output. So apa yang output buat? Dia menjalankan tindakan selanjutnya melalui peranti keluaran. So dia bagi arahan dekat peranti keluaran lah. Okey, hang kena buat macam ni, macam ni. Okey, setelah menerima isyarat daripada bahagian pengawal. Setiap produk mekatronik mempunyai gambar raja blok yang berbeza mengikut fungsi dan komponen yang terdapat pada produk berkenaan. So hari ni kalau saya nak bagi 3 jenis produk mekatronik. Lepas tu saya nak minta semua lukislah gambar rajah blok tu berdasarkan apa fungsi dia, apa komponen-komponen yang terlibat dengan produk tersebut. Okey, ini contoh yang saya nak bagi dulu. Sebelum saya nak suruh semua orang lukiskan gambar rajah blok tu, ini adalah contoh. Okey, contoh produk mekatronik sedia ada. Saya bagi contoh kapal terbang kawalan jauh. Okay, kapal terbang kawalan jauh. So ini adalah dia punya sambungan lintah yang terlibat. Okay, sambungan lintah yang terlibat dalam kapal terbang kawalan jauh tu. So sekarang ni kita nak kenal pasti apa peranti-peranti ataupun apa komponen-komponen yang terlibat dekat dalam kapal terbang kawalan jauh tu. Okay, dalam input tadi ada kata yang menerima isyarat dan menghantar isyarat kan. So siapa yang bagi isyarat tu? Dia start daripada Remote. Start daripada remote control ni. Okay, remote control ni. So kita letakkan kat sini remote control ataupun panel kawalan tanpa wayar. Okay, so siapa komponen apa pula yang ada dekat dalam proses? Okay, dalam proses dia ada micro pengawal. Okay, micro pengawal tu yang mana? Yang ni lah. Okay, nampak ni, receiver. Nampak tak mouse saya gerak-gerak? Nampak kan? Okay, receiver, servo. Ini geng-geng komponen yang ada dekat dalam micro pengawal. Okay, nah, satu output pula apa peranti dia? Nampak tak dekat bahagian sini? Kita output ni yang mengeluarkan hasil kan? Okay. Ya. Apa hasil yang kita nak daripada kapal terbang kawalan jauh ni? Apa hasil dia? Kapal berpusing. Kita nak Dia berjalan, dia terbang. Kita nak dia terbang kan. Okey, so siapa yang buat dia terbang? Inilah dianya. Ni motor ni, bahagian motor. So kalau bahagian motor dia mesti ada
pemacu motor dan motor arus terus. Okey, ini kita dah classify kan peranti-peranti yang ada dalam kapal terbang kawalan jauh. So sekarang ni kita nak lukis dia punya gambar rajah blok. Okey, so kita nak lukis gambar rajah blok bagi kapal terbang kawalan jauh. Okey, kita bahagikan kepada 3 bahagian, input, process, output. So kita letakkanlah input tadi panel kawalan tanpa wayar, lepas tu mikro pengawal. So dalam mikro pengawal tu dia menjalankan pengatur caraan. Lepas tu dia dekat bahagian output dia ada pemacu motor, dia ada motor AT dan apa hasil dia? Apa hasil akhir dia? Dia terbang. Dia apa? Dia terbang. Okey, siapa yang membuatkan dia boleh terbang? Saya cakap terbang. Bilah tu lah, bilah yang berputar tu dia menyebabkan dia boleh terbang. Okey, faham? Faham. Faham ke faham? Faham. Faham ke faham sangat? Faham sangat dulu. Okey, very good. Okey, so sekarang ni dah sampai dah. Saya nak buat pembahagian kumpulan. Alright. So ini adalah senarai nama untuk kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Okay, asalnya saya nak masukkan apa dalam bilik-bilik kecil dalam GM, tapi kan laptop hari ni dia macam duk loading. Saya takut lagi kan dia hang tiba-tiba kan. So kita buat secara manual sahaja, okey? Okey, dah ingat dah kumpulan mana masing-masing? Ingat dah? Ingat. Okey. Ini adalah tugasan berkumpulan dia. Lukiskan gambar rajah blok bagi produk-produk berikut. Okay, kumpulan 1 kena lukis kereta mainan kawalan jauh. Kumpulan 2 pintu gelangsar automatik. Kumpulan 3 mesin basuh automatik. Okay, ini kita boleh fikirlah kalau macam kereta mainan kawalan jauh ni apa dia yang terlibat. Kalau pintu gelangsar automatik ni dia macam mana? Bila kita nak masuk dia kan kita dekat dengan dia punya sensor, dia akan terbuka, betul tak? Kalau kumpulan 3 pula, mesin basuh automatik, dia ada pengatur caraan dia dekat mana? Dekat mana dia dapat arahan? Dia dekat tekan dia tu kan? Dekat option menu dia tu. Kita nak air penuh ke, kita nak spin saja ke, macam tu lah. Okey. Sekarang semua orang dah ada kertas A4 atau kertas kosong di tangan masing-masing, betul tak? Betul. So, boleh tak mula buat lukiskan gambar rajah blok. Lepas tu sekejap lagi saya akan pilih secara rawak wakil-wakil kumpulan untuk on camera, lepas tu tunjukkan hasil lakaran gambar rajah blok tu. Boleh? Boleh. Okey, saya bagi masa 5 minit daripada sekarang lah. Saya buat timer. Okey. Cikgu satu paling senang. Nak cik ni. Paling senang. Sebelum saya nak tutup slide ni, saya nak share lah ayat ni untuk sesuai untuk hari ni. Surah Al-Ghafir ayat 44. Okey, dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hamba. Okey, so sekarang ni saya nak bagi quiz. Quiz. Okey, Satna, quiz ni saya akan letakkan link dia di bahagian chat box. Boleh nak? Okey, tekan link tu. Lepas tu cuba jawab. Ya, jawab soalan secara live. Kita akan tengok secara live. Line slow. Alamak. Tak apalah, siapa yang line laju tu buat. Okey. Yang terkini Ashifa nombor 1, Haris nombor 2, Hafizal nombor 3, Alim dah jatuh ke nombor 5. What happened? Sudah. Yang banyak itu. Yang titik tu tak tahulah siapa. Dia dapat nombor 4. Siap lah. Siapa yang dah siap tekan je raise hand. Okay, Ali dah siap. Siapa yang dah siap?
Hafiza dah siap, Atira dah siap, Ashifa dah siap. Azri Safwan sudah, Aina Zulaika sudah. Okey, kalau macam tu kita tak payah tunggulah. Kita Wan Nurul Ain pun dah siap. Airil pun dah siap. Okey Airil. Okey, kita bincang jawapan sebenar kepada soalan lah. Okey, soalan nombor 1. Apakah elemen yang digabungkan dalam reka bentuk mekatronik? Jawapannya adalah elektrik, elektronik, mekanikal, kawalan dan pengatur caraan. Okey, nombor 2, apakah itu rajah blok diagram? Jawapannya lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Okey, soalan yang ketiga, langkah penambahbaikan produk. 1, membuat lakaran. 2, memilih bahan. 3, apa tu? Membuat pengacaraan. Okey, membuat pengatur caraan. Jawapan dia membina dan memasang. Apakah yang dimaksudkan dengan X? Okey. Langkah keempat tu apa dia? Langkah keempat bila kita dah pilih bahan, kita membina dan memasang. Lepas tu barulah kelima dan langkah keenam. Okey, yang nombor 4. Apakah kriteria pemilihan lakaran idea penambahbaikan reka bentuk mekatronik? Jawapannya, apa pernah? Cikgu jawapannya lain macam cikgu. Semua macam betul je. Okey, maksudnya jawapan A, B, C tu semua betul. Faham tak? Okey. Okey, yang kelima, ujian yang digunakan untuk menilai kefungsian produk. Okey. Dekat dalam RBT ada 2 jenis ujian je, ujian amali dengan ujian parameter. So dekat situ ada ujian parameter, itulah jawapannya. Okey, yang keenam. Yang ketujuh, apakah contoh komponen elektronik? Okey, jawapannya lampu LED. Kalau gear ni komponen apa? Kumpulan mekanikal, betul. Bindu? mekatronik. No, bindu pun mekanikal. Pautan pun mekanikal juga. Okay, nah. Ke-8, dalam rajah blok, apakah komponen pada bahagian proses? Mikro pengawal lah. Jangan jawab mikroorganisma pula. Nasib baik tak ada seorang pun yang jawab mikroorganisma. Tu ada yang jawab mikropemprosesan. Siapa tu? Siapa yang jawab? Tak tahu. Okey, apakah itu bahagian input? Bahagian input menerima dan menghantar isyarat kepada mikropengawal untuk diproses. Okey nah? Yang ke-10, berapakah kriteria pemilihan lakaran bagi reka produk? Okey, dia kata 5 kriteria. 5 kriteria. Antaranya itulah pemilihan elemen dan prinsip, bahan, ukuran dan sebagainya lah. Okey, secara kesimpulannya saya nak kita ingat dan fahamkan balik untuk membina sesebuah gambar rajah blok. Syarat pertama dia kita kena bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu input, proses dan output. Dan di bahagian input kita kena masukkan peranti masukan, bahagian proses kita masukkan pengawal dan pengatur caraan. Dan bahagian output dia mesti kita senaraikan peranti keluaran yang terlibat dalam produk elektronik tersebut. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okey. So itu sahaja kelas untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih ya. Terima kasih Cikgu Ros. Tahniah semua. Tahniah Cikgu Ros. Terima kasih.